KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Seperti biasa anda sedang menonton Teroka bersama saya Syamira Nazir. Dan untuk hari ini, selama 1 jam kita akan belajar untuk pendidikan khas matematik, iaitu kita punya subjek di mana topiknya merupakan bentuk. Ada sesuatu lah atas ni. Apa ni? Ada kad. Okey, dekat kad ni ada arahan untuk Mira. Dia kata, gabungkan 2 bongkah ini bagi membentuk sebuah piramid. Piramid? Piramid tu macam mana Tak apa, kita cuba sebab ada 2 bongkah. Okey, saya cuba ya. Alamak, macam tak tahu je. Apa kata kalau kita minta cikgu kita yang tunjukkan, boleh kot kan? Okey, jom kita persilakan guru kita hari ini iaitu Cikgu Siti Suhaila dari SMK Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu Mira, sihat? Sihat, alhamdulillah. Selamat datang ke kelas Teroka cikgu. Cikgu, tadi kan ada arahan ni dia minta untuk gabungkan 2 bongkah bagi membentuk sebuah piramid. Ya, betul. Macam mana tu cikgu? Ya, macam ni. Perkara ni memang sangat menarik. Kalau kita tengok kan macam mana nak gabungkan kan. Nak gabung gini ke, tak boleh kan. Kita buat magic sikit. Baik. Kita buat macam ni. Dah jadi piramid. Wah, itulah piramid dia. Macam tu rupanya gabungkan dia. Dekat sini ada 2 tapak segi 4 sama. Rahsia magic ni. Baik. 2 tapak segi 4 sama, kita gabungkan jadilah piramid. Inilah yang kita akan belajar sekejap lagi ni. Baik, okey. Itu yang kita akan belajar sekejap lagi kerana subjek kita ialah matematik di mana topiknya ialah bentuk. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada anda di rumah untuk saya sepatuh kepada SOP memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ni kan cikgu. Oleh itu saya minta cikgu untuk persilakan sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Kemudian saya pula. Baik, terima kasih cikgu. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di tempat khas. Baik. Jika kita tiada sampul pelitup muka, tak mengapa kan cikgu, sebab kita boleh lipat sahaja pelitup muka kita dan kita simpankan sama ada di dalam poket ataupun di tempat yang selamat. Asalkan jangan terdedah. Baik. Inilah cikgu kita, Cikgu Siti Suhaila. Cikgu, baru nampak muka cikgu. Baik cikgu, sebelum kita pergi kepada subjek kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Dah berapa lama dah cikgu ajar subjek ni? Okey, saya mengajar subjek matematik ni sejak 2013 dan sampai sekarang ni lah dah dalam 7 hingga 8 tahun lah. Oh, 7 hingga 8 tahun. Wah, lama tu 7 hingga 8 tahun tu Itu pendidikan khas dan sebelum-sebelum ni pun cikgu ada juga mengajar juga kan cikgu? Ya, sebelum ni saya berada di sekolah pendalaman di Sabah. Kemudian 2015 saya di pendidikan khas Setapak. Okey, baik. Cikgu, saya tertanya, apa atas kepala cikgu tu? Tu yang kita saja. Tema kita hari ni hari jadi. Sebab kita nak belajar benda yang ada di sekeliling kita. Kalau kita belajar bongkah je tak faham kan, kenapa nak belajar benda ni? Itu yang kita saja bawakan kek. Selalu kita sambut birthday kan. Betul. Tapi kita tak perasan. Itu sebenarnya adalah bentuk. Tengok bentuk kek lain. Bentuk topi lain. Bentuk kotak kek pun lain. Bentuk hadiah kita tadi, piramid ni pun lain. Itu yang kita nak belajar, nak teroka setiap satu bentuk ni. Okey, kalau dekat atas topi tu ialah bentuk kon. Nanti kita akan teroka dah kenal lebih dalam lagi kon ni macam mana. Baik, itu dia. Itu tentang kon, tentang kek dan cikgu juga nak terangkan tentang pepejal. Bentuk yang merupakan pepejal. Tu macam mana pula cikgu? Okey. Jadi yang kita ada dekat depan mata ni semua adalah bongkah 3 dimensi. Tu tajuk kita hari ni iaitu bentuk 3 dimensi. Kita akan kenal lah. Kita akan kenal dengan silinder macam mana, sfera macam mana, piramid macam mana. So ada banyak jenis yang kita akan belajar hari ni, bentuk 3 dimensi. Baik, kalau bercerita tentang bentuk tu mesti ada nama-nama dia macam cikgu kata bentuk 3 dimensi. Antara nama-namanya apa cikgu? Okey, kita tengok satu persatu ya, antara dia. Satu kita ada sfera. Nanti kita akan tengok sfera ni macam mana, apa sfera dekat sekeliling kita. Kemudian kita pun ada bentuk kuboid. Kuboid dan kembar
Kembar dia kat belakang ni. Nanti kita tengok silinder. Kemudian kita pun ada kubus. Kubus dengan kubuat ini macam sama tapi berbeza. Nanti kita tengok. Kemudian piramid yang kita buat tadi tu. Ya. And then kon dekat atas kepala saya ni. Inilah kon tu. Cikgu, kon tu macam kon aiskrim tu kan cikgu? Yes, kon aiskrim pun. Benda-benda yang di sekeliling kita banyak sangat. Ya, okey. Itu tentang namanya. Bagaimana pula dengan permukaan tu cikgu? Kalau permukaan kon tu macam mana? Sfera tu macam mana? Permukaan macam mana? Itu yang kita nak belajar nanti. Kita nak kenal setiap bentuk yang tadi tu ada berapa bucu dia, ada permukaan dia, ada berapa permukaan pun ada yang rata, ada yang melengkung. Macam mana tu yang kita akan tengok bezanya nanti. Dan tapak dia tu macam mana, sisi dia tu macam mana. Yang tu yang kita akan teroka satu persatu. Kita akan kira ada berapa permukaan, ada berapa bucu. Itu yang kita akan belajar nanti. Nanti, bukan sekarang. Nanti kita teaser dulu. Bukan sekarang. Nanti lepas rehat cikgu akan terangkan macam mana nak kira kon tu ada berapa permukaan, sfera tu macam mana, sfera tu sama ke dengan bulat ke tak sama. Itu sebentar nanti. Tapi kan cikgu, sebelum kita berhenti berehat, saya nak baca satu kad ucapan Hari Guru yang dikirim khas daripada murid-murid seluruh Malaysia kepada kami di Teroka. Manakah kad ucapan tu? Ayo kita baca dahulu. Saya terima kad ucapan ikat bersempena dengan sambutan Hari Guru. Seperti kita sedia maklum yang kita akan menyambut Hari Guru pada 16 Mei nanti. Jadi sekarang ni saya yakin di sekolah pun dah buat persediaan kan. Cikgu pun mesti dah ajar anak murid macam mana nak menghias, buat bulat, buat bintang dan sebagainya kan. Okey, kita tengok dulu kad sambutan Hari Guru. Kalau di sekolah kan cikgu, ada tak cikgu ajar mereka untuk buat kad Hari Guru? Okey, selalunya mungkin dalam pendidikan seni, dalam matematik kita tak ada lah. Tapi kalau dalam pendidikan seni selalunya ada macam-macam jenis kad. Sangat kreatif lah mereka hasilkan. Betul. Kadang-kadang murid-murid tu ada kreativiti yang berbeza kan. Baik, itu dia kadnya. Di mana tu? Wah, sangat cantik kadnya. Terima kasih kepada murid yang telah mengirimkan kad sambutan Hari Guru kepada kami. Dan cikgu, macam cikgu kata tadi, lepas ni nak terangkan pula tentang sfera tu macam mana, tentang pengiraan tu bagaimana. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Teroka. Pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarmu. Terima kasihmu kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. 11 tahun rindu tersemat, Tanjung Aru tempat berjumpa. 16 Mei tarikh keramat, jasa guru jangan dilupa. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Saya sayang cikgu. Tahukah anda, bumi adalah berbentuk sfera? Baik, kembali kita di Teroka hari ini. Lagi sekali Mira ingin ulang kepada mereka yang baru sahaja sertai ataupun menonton kita. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk di mana subjek kita merupakan matematik untuk murid-murid pendidikan khas. Baik cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat kan cikgu ada terangkan tentang sfera tu macam mana. Yang atas kepada cikgu pakai sekarang ni nama dia kon kan. Sekarang ni nak tanya pula pada cikgu, kalau kon ataupun sfera tu permukaan dia macam mana, sisi dia macam mana? Silakan cikgu. Okey, sebelum kita tengok lebih lanjut tentang bentuk-bentuk tiga dimensi, kita kenal dulu apa beza bentuk dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. Betul. Okey, sekarang ni Mira tahu tak ni bentuk apa? Tahu cikgu? Bentuk apa ni? Tu bentuk bulat. Yes, bentuk bulat. Yang ini pula? Itu bentuk segi rectangle. Yes, segi empat. rectangle iaitu bentuk segi empat tepat. Okey. So ni semua adalah bentuk-bentuk dua dimensi. Ada segi tiga, ada segi empat sama. Ni semua bentuk-bentuk dua dimensi. Apa beza dengan bentuk tiga dimensi yang kita nak belajar hari ini?
Tu yang saya nak test dulu. Mira, cuba Mira genggam bentuk segi empat sama ni. Boleh tak genggam? Tak boleh. Tak boleh genggam. Bentuk dua dimensi kita tak boleh nak genggam. Sebab dekat situ je kan. Kita Betul. boleh pegang je, tak boleh genggam. Jadi, tadi segi empat sama kan. Cuba saya bagi bentuk ni dekat Mira. Mira boleh genggam tak? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Itulah bentuk tiga dimensi. Kita boleh genggam. Sebab itulah semua bentuk-bentuk kat sini bentuk yang kita boleh genggam. Itu beza dua dimensi dan tiga dimensi. Semua yang kita nak belajar hari ni bentuk tiga dimensi kita boleh genggam. Itulah bentuk tiga dimensi. Jadi kena ingat 3 dimensi boleh genggam. Okey. Tu ingat itu je. Senang. Okey. So sekarang kita dah tahu dah beza bentuk dua dimensi dan juga bentuk tiga dimensi. So sekarang kita kenal satu persatu bentuk tiga dimensi. Kita mulakan dengan jeng-jeng. Kita tengok dulu. Apa cikgu? Okey. Ini yang kita akan belajar satu persatu. Banyak bentuk. Okey Mira, kita mulakan dengan bentuk pertama. Antara banyak barang-barang dekat sini, kat bongkar-bongkar ni, cuba Mira pilih yang mana satukah bentuk yang atas sekali. Bentuk atas sekali. Saya rasa kalau bentuk atas sekali tu petak. Jadi yang tadi tu cikgu yang saya pegang tadi tu. Ya, tepat sekali. Baik. Ini. Yang mula-mula kita teroka bentuk ni dulu. Okey. Nama dia, agak-agak apa nama dia? Mira rasa Mira tahu tak nama dia? Nama dia segi empat tepat. Yes, dia dekat sini ada segi empat tapi ada betulkan sikit. Segi empat tepat. Macam ni segi empat tepat. Untuk murid-murid kena tengok kalau segi empat tepat dengan segi empat sama. Kalau segi empat sama ni Mira, dia sisi dia semua sama. Dia punya tinggi sama, rendah sama, panjang sama, lebar sama. Tapi kalau untuk yang segi empat tepat, dia panjang sikit kan daripada tapak dia, daripada lebar dia. Dia lonjong sikit, panjang sikit. Tu segi empat tepat. Tapi itu bentuk dia lah, permukaan dia yang segi empat tepat. Bukan nama bentuk tu. Hari ni kita nak bagi tahu nama bentuk dia. Dalam ni ada banyak segi empat sama, segi empat sama, segi empat sama. Bila ada banyak segi empat sama ni, kita panggil dia kubus. Ni nama dia adalah kubus. Kita tengok bentuk macam mana kubus. Dia adalah K-U-B-U-S, kubus. Kalau bahasa Inggeris kita panggil dia adalah cube. Okey. So sekarang ni kita nak tengok berapa permukaan rata dia. Kenapa permukaan rata dia ada 6? Tu yang kita nak tengok. Rasa-rasa Mira tahu tak apa tu permukaan rata? Permukaan rata tu kan cikgu, saya rasa bila kita buka kita punya bentuk tu, itulah permukaan rata. Ada berapa banyak? Betul ke cikgu? Yes, lebih kurang macam tu. Bila kita buka, dia jadi bentangan. Okey, so bentangan tu memang rata lah. Nak beza permukaan rata dengan permukaan melengkung, kita tengok. Bila kita pegang ni, rata je Mira. Tak ada bonggol ke apa-apa tercacak kat sini ke, tak ada. Rata je. So, itulah permukaan rata. Kalau permukaan melengkung, dia tengok macam ni kan. Kita pegang rasa tak rata. Dia melengkung. Tu permukaan melengkung. Ada lagi ciri-ciri yang kita nak tengok adalah rasa-rasa yang tajam-tajam ni kita panggil apa yang tajam-tajam ni? Kalau tajam tu mesti kita panggil dia bucu kan cikgu? Yes, tepat sekali. Yang tajam-tajam ni semua kita akan panggil dia sebagai bucu. Kena tahu dulu term dia. Kalau tak macam mana nak kira kan? Yang tajam-tajam ni semua adalah bucu. Kemudian yang tepi-tepi ni rasa-rasa kita panggil apa? Kalau dekat tepi maksudnya mesti dia dekat sisi. Yes, tepat sekali. Yang tepi ni adalah sisi. Okey, jadi kita tengok betul ke permukaan rata 6? Mana dapat permukaan rata 6 tu? Jadi kita tengok ada satu permukaan rata kat atas dia, dua kat bawah dia, tepi dia, 3, 4, 5 dan belakang 6. dia 6. Jadi dia ada 6 permukaan rata. Jangan tertinggal setiap permukaan. Sebab itulah permukaan rata dia adalah 6. Sekarang kita kira permukaan melengkung. Mira rasa kubus ni ada berapa permukaan melengkung? Tadi kan cikgu tunjuk contoh kalau permukaan melengkung tu dia macam bulat, macam bola. Tapi ni saya rasa macam tak ada je cikgu. Tak ada kan, kita tengok atas, bawah, kiri, kanan tak ada pun permukaan melengkung. So sebenarnya kubus tak ada pun permukaan melengkung. Dia tak ada. Okey, sekarang ni kita tengok sisi. Kadang-kadang orang tertinggal ada berapa sisi. Kali ni kita bagi Mira kira pula. Sisi. Berapa? Cuba Mira baik. kira. Sisi ya. Saya cuba. Ada 1 sisi, 2 sisi, Yes.
3 sisi dan yang di belakang ada 4 sisi. Betul tak cikgu? Betul, tapi Ya. ada lagi tu. Oh, ada lagi. Ha. Itu di atas saja ke cikgu? Ya, betul. Maksudnya kena kira juga dekat bawah dia. Yes. Ada 1, ada 2, ada 3 dan di belakang ada 4. Ya, betul. So tadi 4, 8 8 sisi. sisi. Okey, Mai, sini saya sambung. Okey, Terima kasih, baik. Mira. Mira dah Sama-sama. jumpa 8 sisi. Ada lagi sisi yang kita tak kira ni. Ni kat tepi ni. Sian, dia tertinggal. Kat tepi ni ada 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisi kubus. Baik. Jom kita tengok. Betul tak? Wah, yes. betul. Okey. Jangan tertinggal tepi-tepi ni. Okey. Kemudian kita tengok bucu dia. Ada berapa bucu dia? Bucu dia ada kat atasnya ada 1, 2, 3, 4. Dan kat bawah pun ada 1, 2, 3, 4. Jadi berapa tu, Mira? 4 tambah 4 dapat 8 cikgu. Yes, ada 8 bucu. Jadi kena tengok betul-betul lah. Yang tajam untuk kira bucu. Yang tepi ni untuk kira sisi dia. Kena kira lah atas, bawah, sisi. Permukaan rata, kena kira satu persatu lah. Baik. Itu yang kita nak teroka sama-sama. Okey, itu kubus. Baru kubus. Sekarang ni kita cuba tengok. Yang bawah tu yang mana satu? Yang bawah tu saya rasa yang tadi cikgu pegang. Yes, Ya. yang nampak panjang-panjang Betul ni kan. tu. Ini adalah, apa nama dia? Kuboid. Dia hampir sama dengan kubus, nama pun hampir sama. Satu, macam saya cakap tadi lah, segi 4 sama. Yang lagi satu, asal dia daripada segi 4 tepat. Dia panjang sikit sahaja. Jadi, Mira rasa Ya. dia punya permukaan sama tak? Saya rasa permukaan dia sama cikgu. Yes, permukaan dia sama. Sebab tengok bentuk dia. Sama kalau kita kira pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan rata. Betul. Okey, kalau kita tengok permukaan melengkung. Ada tak permukaan melengkung? Tak ada cikgu. Yes, tak ada. Sama macam tadi tu. Saya cakap kembar tapi tak serupa. Betul tu. Itu kubus dengan kuboid. Sekarang ni kita cuba tengok sisi. Mira rasa kalau sisi sama ke tak sama? Kalau sisi, okey. Murid-murid dekat rumah rasa sama ke tak sama? Sisi kuboid dengan kubus ni. Saya rasa sama je cikgu. Kan? Ke lain? Okey, murid-murid tengok walaupun Ya. kat sini macam rendah, lagi satu ni macam tinggi, tapi sebenarnya dia punya sisi sama je sebab bentuk dia sama, cuma panjang sikit sahaja. Jadi sisi dia sama, bila sisi dia sama, bucu dia pun sama juga. Itu khas untuk kubus dan kembar dia kuboid. Baik. Okey. Itu tentang kubus dan kuboid. Yang ketiga cikgu, saya nampak ada macam bentuk, saya teka bentuk apa boleh? yes. Bentuk silinder. Ya, tepat Betul, cikgu. sekali lah. Bentuk Kita belum silinder. keluarkan nama dah tahu. Saya dah teka dah bentuk dia. Terbaiklah Mira. Yes. Ketiga ni kita Silinder. panggil silinder. Okey, silinder ni dia lain sikit lah. Tadi dah kembar dah. Ni silinder ni. Silinder ni dia lain sikit. Baik. Okey, ada banyak bentuk silinder dekat sini. Okey, kalau silinder ni contoh lah. Saya bagi contoh yang ini. Ni sedap ni. Anak saya pun dah makan separuh dah. Ini ni saya pun selalu. suka, cikgu. Kan. Ini potato chips kan. Tapi dekat sini kira macam kerepek moden lah. So benda ni, kalau ini adalah bentuk silinder yang kita jumpa hari-hari. Jadi kenapa kita panggil silinder? Tengok dia ada atas dia bulat dan bawah dia pun bulat. Betul. Atas bulat, bawah pun bulat. Kemudian dia ada permukaan melengkung dekat sini. Jadi rasa-rasalah kan berapa permukaan rata dia? Permukaan rata dia, saya rasa permukaan rata dia 1. Ataupun salah. Ya, salah. Salah. Ya, Kurang tepat. betul. Rupanya satu kurang tu dah tepat. betul. Satu tu dah betul. Kurang satu je lagi. Murid-murid kita kena tengok permukaan rata kat atas satu kan rata walaupun bulat ni dia macam melengkung tapi sebenarnya bila kita pegang dia rata. Permukaan rata satu kat atas, satu bulat kat bawah. Jadi ada 2 permukaan rata. Permukaan melengkung ada berapa rasa-rasanya? Permukaan melengkung pun sama juga cikgu. Ada 1. Ya, sebab walaupun dia sampai belakang tapi dia satu je kat situ je. Dia tak adalah melengkung kat atas ke kat bawah Betul. ke. Dia kat situ, satu je. So dia hanya ada 1 permukaan melengkung. So dia tadi kita kira dia ada 2 permukaan rata dan juga dia ada 1 permukaan melengkung untuk silinder. Okey, sekarang kita tengok sisi. Mira rasa ada sisi tak dekat sini? Ada berapa sisi? Kalau sisi kan cikgu, saya rasa tak ada kot.
Itu yang selalunya murid-murid pun rasa macam tak ada sisi. Sebab tadi kita tengok sisi macam garis kan. Betul. Kat sini tak ada garis pun. Tapi bulat ni, bila kita pegang sebenarnya dia ada sisi. Tapi sisi dia macam bulat lah. Bukannya macam garis tadi. So ada satu sisi dan dua sisi. Kat tepi-tepi tu kita panggil sebagai sisi. Tengok betul tak? Ya, dia ada dua sisi. Okey, seterusnya bucu. Baik. Untuk Ada bucu, berapa bucu? saya dah tahu dah. Saya tahu. Bucu mesti tak ada. Mesti kosong. Betul tak cikgu? Yes. Sebab dia tak ada yang tajam. Okey. Sekarang ni saya rasa adik-adik mesti dah faham dah tentang bucu dan juga tentang sisi. Maksudnya cikgu dekat silinder ni pun rupanya ada sisi. Selalu kita ingatkan macam silinder ni tak ada sisi kot sebab nampak dia macam melengkung sahaja. Tetapi rupanya ada juga sisi. Baik. Itu yang kita dah belajar tadi. Sekarang kita dah belajar tentang 3 bentuk ataupun bentuk 3D di mana kubus, kubot dan juga silinder. Ada juga yang terakhir iaitu tentang bulatan. Adakah bulatan ni sama juga dengan silinder ataupun tak sama? Kalau kita nak tahu sama ke tak, kita tanya cikgu kita. Cikgu, bulatan ni sama ke tak? Betul ke nama dia bulatan, cikgu? Ya. Macam kita cakap tadi, bila kita belajar bentuk 2D, bulatan. Baik. Bulatan tu maksudnya kita tak boleh genggam. Bulat kan bulat. Betul. Kita tak boleh genggam. Tapi ini kita boleh pegang. Bila pegang tadi kan trivia tadi, tahukah anda bumi kita berbentuk sfera? Inilah bentuk sfera. Macam bola, kita main bola selalu kan? Betul. Pun bentuk sfera. Bila macam bola tu kita boleh pegang, sebenarnya nama dia adalah sfera. Sfera bukan bulatan lah cikgu, bukan bulat lah. Yes, kita selalu panggil bulat bola ni kan. Bulat. Yang betul adalah sfera. Baik. Bila 2D kita selalu bentuk 2D bulatan, sinonim dengan bulatan. Bila bentuk 3D kita panggil sebagai sfera. Betul tu. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, permukaan melengkung dia. Okey, permukaan melengkung dia ada satu je lah melengkung. Dan berapa pula permukaan rata? Permukaan rata dia, saya rasa permukaan rata dia kan cikgu, tak ada kot. Tak ada, betul. Tak ada, betul. Pasti tak ada. Ya, okey. Sisi, bucu? Bucu dia pun tak ada cikgu. Tak ada main bola tiba-tiba ada bucu tajam kat situ kan. Tak ada. Sfera dia tak ada bucu. Dia tak ada sisi. Dia hanya ada permukaan melengkung satu je. Senang nak ingat sfera. Permukaan melengkung satu. Baik. Clean and clear. Baik, itulah dia, dah faham dah 4 jenis bentuk 3D. Maksudnya dekat sini hanya sfera sahaja yang tiada permukaan rata, sisi dan juga bucu. Yang lain ada. Okey. Baik, kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Teroka. Tahukah anda, bulan juga berbentuk sfera? Baik, kembali kita di Teroka. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan tentang bentuk-bentuk 3D. Tapi kan cikgu boleh tak kalau saya minta untuk kita ulang semula sanitasi tangan kita, memandangkan kita dah pegang pelbagai alatan-alatan dekat atas meja ni kan. Jadi minta cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Kemudian diikuti pula dengan saya. Baik. Okey cikgu, tadi kita dah faham dah tentang bucu, tentang permukaan, tentang ruang permukaan dia lah kan. Jadi nak tanya cikgu pula, lepas ni kita nak belajar apa pula?
Okey, tadi kita dah teroka 4 bentuk. Betul. Sekarang kita teroka lagi 4 bentuk. Inilah yang kita akan teroka. Apa nama bentuk-bentuk ni? Berapa bucu dia? Berapa permukaan rata dia? Permukaan melengkung. Sama macam tadi tapi bentuk-bentuk yang lain. Baik, kalau yang bentuk pertama ni apa nama dia, cikgu? Okey, bentuk yang pertama ni ya. Jom kita sama-sama tengok apa nama dia. Okey. Okey, piramid tapak segi empat sama. Kita selalu dengar piramid kan? Rasa piramid ni paling famous dekat mana piramid? Piramid paling hebat, paling famous dekat Mesir, cikgu. Yes, itu piramid yang kita selalu dengar. Piramid. Tapi sebenarnya piramid ada banyak jenis. Selalu kita dengar piramid, kita tak tahu pun tapak dia. Tapak dekat bahagian mana, Mira? Tapak, selalunya kalau tapak mesti dekat bahagian bawah kan, cikgu? Yes, tapak adalah dekat bahagian bawah. Piramid selalu kita tahu dia ada bucu dekat atas kan? Betul. Tapak adalah dekat bahagian yang bawah ni. Okey, so tapak tu lah yang berbeza. Ada yang tapak segi empat tepat, ada tapak yang segi empat sama dan ada juga tapak yang segi tiga. Macam ni kan, tapak segi empat sama. Kemudian ada juga yang tapak dia segi tiga. Ni semua piramid tapi dia lain-lain tapak. Itu yang kita akan teroka. Baik. Satu persatu. Cikgu, kalau tengok piramid ni teringat dekat nasi lemak kan, cikgu? Sebab kalau kita bungkus nasi lemak kan macam piramid. Sedapnya nasi lemak. Betul kan, cikgu? Betul. Sungguh piramid dalam bentuk nasi lemak. Baik. Okey. So sekarang kita akan tengok piramid ni ada berapa permukaan rata. Kita tengok piramid segi empat sama dulu. Okey, yang ni ada banyak permukaan. Okey, ni piramid segi empat sama. Kita tengok berapa permukaan rata dia. Kita tengok tapak dia satu. Kemudian tepi ni kanan ni ada lagi satu. 1, 2, 3, 4. Belakang jangan lupa 5. Ada 5 permukaan rata. Okey, macam mana pula permukaan melengkung, Mira? Kalau permukaan melengkung untuk piramid tak ada, cikgu. Ya, tak ada. Walaupun kita nampak macam sengit-sengit ni kan. Dia macam sengit tapi dia bukannya melengkung. Kita pegang dia rata. Tangan kita rata je, lurus je. Dia adalah permukaan rata. Dia tak ada pun permukaan melengkung untuk piramid ni. Okey, seterusnya kita tengok sisi pula. Sisi, kita mulakan daripada bawah ya, Mira. Baik. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian atas pula. 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi untuk piramid. Tapi ini untuk piramid segi empat sama. Lain tapak, lain pula sisi dia. Baik. Okey, so sekarang kita tengok betul tak 8? Yes, betul. 8. Okey Mira, sekarang ni cuba Mira kira ada berapa bucu piramid ni? Bucu kan, cikgu? Okey, kalau bucu mestilah yang tajam-tajam tu kan, cikgu? Jadi saya kira ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 bucu, cikgu. Ya, tepat sekali. Betul. Ada 5 bucu. Terbaiklah Mira. Ni cemerlang match ni. So ini ada 5 bucu untuk piramid segi empat sama. Kita tengok yang mana yang tajam-tajam. Okey. Piramid segi empat sama kita dah tengok. Baik. Okey, piramid segi empat sama kita dah tengok. Sekarang ni jom kita tengok pula piramid segi empat tepat. Baik, okey. Okey. Piramid segi empat, piramid ni untuk tapak yang segi empat tepat. Kita akan tengok satu persatu berapa permukaan rata dia. Jom kita tengok ni. Permukaan rata dia. Permukaan rata ni kita akan kiralah berapa. Cuba Mira rasa berapa pula permukaan rata dia. Permukaan rata dia, saya teka, cikgu. Saya kira ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ataupun salah? Yeah. Betul ke? Jom kita kira lagi sekali. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada yang tertinggal. Ada kat tapak ni ada betul. 5 permukaan rata dia. Permukaan rata dia ada 5. Permukaan rata 5. Baik. Sekarang kita dah tahu permukaan rata. Rasa-rasa ada tak permukaan melengkung dekat piramid tapak segi empat tepat ni? Tak ada juga, cikgu. Yes, tak ada permukaan melengkung. Dia sama macam tadi. Dia macam kubus dengan kuboid, kembar tapi tak serupa. Ya, betul. Macam tu juga bilangan bucu dia dan juga bilangan sisi dia. Sama dengan piramid segi empat sama tadi. Okey. Itu yang piramid segi empat. Sebab dua-dua segi empat kan tapak dia. Dia sama. Tapi kalau segi tiga dia jadi lain cerita pula. Kita tengok yang ni. Baik. Okey, piramid ni. Tapak dia ni. Lain lah, ni cikgu. kan, lain.
Tapi dia tetap piramid. Dia ada pucu dekat atas. Okey, jom kita tengok apa beza dengan yang piramid tapak segi 4 tadi. Okey, kita kira permukaan rata dia dulu. Kita kira permukaan rata dia dulu. Okey, so permukaan rata dia ada kat bawah 1, 2, 3, 4. Ada 4 je. 4. Mana lagi satu? Okey, tapak 1, 2, 3, 4. Ada 4 sahaja kalau segitiga. Lainlah macam tadi ada 5. Yang ini tapak segitiga dia ada 4 sahaja permukaan rata. Permukaan melengkung Mira ada juga ke tak ada juga? Tak ada juga cikgu permukaan melengkung. Permukaan melengkung tak ada juga. Okey, tu permukaan rata dah, permukaan melengkung sudah. Jom kita kira ada berapa bucu. Okey. Saya kira bucu untuk piramid ni ada 1, ada 2, ada 3. Ada 4 bucu je cikgu. Ya, ada 4 bucu. Okey, dia ada kat bawah ada 1, 2, 3, kat atas 1. Ada 4 bucu. Betul tak sama macam yang tadi. Tadi tapak segi 4, ni tapak segi 3. Okey, sisi dia bawah ada 1, 2, 3. Kemudian kat tepi dia 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Itu beza dia. Kalau piramid, kita jangan rasa macam, oh piramid je berapa bucu dia. Piramid je berapa sisi dia. Kita kena tengok tapak dia bentuk apa. Baik. Okey, kita dah tengok dah piramid-piramid. Ada lagi satu bentuk yang atas dia ada bucu. Macam kon ni. Kon. Okey, kita tengok kon. Okey. Kon atas dia ada bucu macam piramid. Betul tu. Okey, tapi bawah dia bulatan. Lah cikgu. Atas macam piramid, bawah macam sfera pula. Betul. Tapi bawah dia adalah bulatan. Jadi, macam mana kita nak tahu permukaan rata dia ada berapa? Permukaan rata dia ada 1. Yes, permukaan rata dia ada 1 sahaja. Kemudian, permukaan melengkung dia pula? Permukaan melengkung dia pun sama cikgu, ada 1 sahaja. Yes, permukaan melengkung dia pun 1. Permukaan rata 1. Permukaan melengkung dia pun 1. Bucu dia berapa? Bucu dia ada 1 juga cikgu. Yes, wah menarik betul lah kon ni. Tu saya pakai topi kon ni. Dia punya permukaan rata 1. Permukaan melengkung 1. Bucu 1. Sisi. Macam mana pula dengan sisi cikgu? Okey, cuba cikgu yang bagi tahu jawapan pula. Sisi dia macam mana cikgu? Tu saya cakap menarik sangat kau ni. Sisi dia pun 1 juga. Kat tepi ni je. 1 je sisi dia. So itulah kon. Ingat kon, ingat 1. Ingat 1, ingat kon. Itulah 4 bentuk yang kita nak belajar hari ni. Itulah keempat-empatnya semua cikgu dah terangkan. Apa dia bentuk-bentuknya? Ada silinder, ada piramid. Rupanya piramid ni ada banyak jenis ni kan cikgu. Ingatkan piramid ni ada 1 je. Tapi rupanya tak. Ada macam-macam jenis. Ada yang kecil, ada yang besar kan cikgu? Baik, itu cikgu dah terangkan semua bentuk. Saya dimaklumkan yang cikgu pun ada sediakan video juga. Ya, betul. Itulah yang saya tunjukkan tadi, yang kita tengok bongkar-bongkar kat sini. Yang mana ada dekat studio ni je. So, hari ni kita nak tengok video yang ada pamerkan apa lagi bentuk-bentuk 3 dimensi yang ada di sekeliling kita. Jom kita sama-sama tengok. Jom kita tengok. Itulah dia tentang video yang cikgu dah sediakan. Banyak rupanya video dia kan, tentang murid-murid menunjukkan ada pelbagai jenis bentuk-bentuk yang mereka telah pelajari. Kalau murid-murid faham, saya pun faham. Jadi apa kata kalau kita berhenti berehat seketika? Boleh tak boleh? Mesti boleh kan? Okey, kita berhenti berehat dulu. Jangan ke mana-mana, hanya di Taroka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana mengadakan program Didik TV ini. Ini dapat memastikan anak-anak murid kita yang berada di sekolah juga di rumah dapat belajar dengan cara yang teratur. Kami juga berharap program ini akan diteruskan supaya guru-guru juga murid-murid dapat terus belajar dan memartabatkan program pendidikan khas di Malaysia. Tahukah anda, bentuk bangunan A lebih stabil daripada bentuk bangunan B? Baik, kembali kita di Teroka. Itulah dia slide yang cikgu dah sediakan di mana menunjukkan bentuk-bentuk yang kita belajar hari ini kan cikgu? Ya, betul. Bentuk tu ada kaitan dengan bangunan. Rupanya bangunan-bangunan di sekeliling kita ni pun ada juga. Bentuk segi empat, bentuk piramid kan cikgu? Baik, itu dia. Sekarang ni di segmen yang terakhir, cikgu nak buat satu aktiviti dengan saya pula iaitu nak membina satu bongkah yang kuat dan juga kukuh. Bongkah apa tu cikgu? Bongkah apa? Kita gunakan bongkah-bongkah yang dekat depannya je. Okey. Kita akan cuba bina menara mana yang paling tinggi dan kukuh. Tadi kan kita dah tengok macam-macam bentuk bangunan. Nanti kita akan cuba juga main. Kita dah tengok dah macam-macam jenis bangunan. Kita akan cuba tengok Mira boleh teka tak bentuk bangunan apa yang kat belakang ni nanti. Okey, boleh. So, kita cuba tengok Mira boleh tak bina menara yang paling tinggi dan kukuh. Boleh, cikgu. Macam mana tu? Okey. Kita cuba guna bongkah-bongkah yang ada dekat sini. Okey, saya nak kena banner dah ni cikgu. Ya. Okey, ada masa tak cikgu? Boleh. Kita bagilah masa 1 minit. 1 minit Okey, boleh 1 minit untuk saya. Saya bina bongkah-bongkah ni. Saya cuba cikgu menggunakan gabungan. Okey, saya nak ni segi 4. Saya nak letak silinder dekat atas dan saya akhir sekali saya nak letak piramid dekat atas. Alamak, takutnya. Boleh tak ni? Okey, dah terbaik. siap. Jadi dah menara. Kalau perasan sebenarnya bangunan di sekeliling kita semuanya macam Mira ni lah. Dia sebenarnya menggabungkan beberapa bentuk 3 dimensi menjadi sebuah bangunan. Bayangkan kalau Mira
letak piramid ni dekat bawah. Alamat belum apa-apa dah tumbang dah. Itulah manalah tahu kat sini ada yang bakal arkitek ke jurutera ke kan. Bila kita nak bentuk bangunan, nak design bangunan, nak reka bangunan pun kita kena ambil kira bentuk-bentuk asas ni, bentuk-bentuk 3 dimensi. Mula-mula macam ni kita guna kuboid dulu, kemudian kita guna kubus, kemudian silinder, kemudian piramid. Tu yang kadang-kadang selain daripada tu, daripada bangunan-bangunan ni pun Betul. kalau kita packaging makanan, macam saya cakap ni lah, ni guna silinder. Kemudian yang biskut ni bentuk apa Mira? Tu bentuk segi 4 sama. Biskut Segi ni. 4 tepat. Biskut ni segi 4 tepat. Tapi bila dia jadikan bekas macam ni, benda yang kita boleh genggam, dia jadi kuboid. Kita guna kuboid untuk simpan biskut. Macam tu juga bijirin yang pagi-pagi kita makan ni. Dia simpan dalam bentuk kuboid. Jarang kita jumpa bijirin simpan dekat dalam bentuk silinder. Betul tu. Silinder apa pula? Silinder, ni setiap hari saya suka sangat minum. Kamu pun mesti minum kan macam-macam rasa. Air tin dalam silinder. Pernah jumpa air tin dalam bentuk kon? Tak ada kan? Jadi setiap bentuk ni dia ada fungsi sendiri. Ada kelebihan dan kekurangan. Sebab itulah kita belajar bentuk 3 dimensi. Betul tu. Sebab bila kita manalah tahu ada nak jadi usahawan kan, kita mestilah nak cari apa bentuk yang terbaik untuk produk kita. Itu yang kita tak perasan. Kadang-kadang kenapalah kita belajar bentuk-bentuk ni kan, tak ada function rasanya. Sebenarnya itulah banyak sangat sebenarnya kegunaan. Sebab contohlah kan, siapa yang mereka bola, kenapa dia guna bentuk sfera? Kenapa dia tak guna bentuk kon? Mira rasa kenapa? Supaya senang untuk disepak. Ya, supaya senang dan supaya penyepaknya tak cedera parah. Betul tu. Kalau kon, alamat cedera lah kena bucu-bucu tu kan. Sfera tu senang. Bila bola tu sfera, senang sepak sana, senang sepak sini. Itu yang kadang-kadang murid kita tak perasan bentuk 3 dimensi. Kenapa kita belajar benda ni? Okey, sebelum tu, tadi Mira dah berjaya bina bangunan dan kita pun dah sama-sama tengok apa bangunan-bangunan yang ada bentuk-bentuk. Sekarang kita test sikit Mira. Baik. Slide yang ni. Mira rasalah bangunan ni bentuk apa Mira? Bangunan ni cikgu. Okey, saya nampak dia ada bucu-bucu. Permukaannya pun rata. Jadi saya rasa ini bentuk segi 4 sama. Yes, Betul tak, dia cikgu? ada segi 4 sama. Bila dia bentuk 2 dimensi, dia jadi segi 4 sama. Tapi bila dia ada belakang dia ada 6 permukaan. Setiap permukaan dia segi 4 sama. Okey, jadi kita panggil dia sebagai kubus untuk bentuk 3 dimensi. Kalau permukaan dia adalah segi 4 sama. Okey, seterusnya selain daripada yang tadi tu, bentuk macam ni pun kubus. Kalau ini bangunan dia buat macam ni, betapa cantik walaupun nampak sengit tapi dia tetap ciri-ciri yang sama. Ada 6 permukaan rata, kemudian sisi dia, bucu dia semua sama dengan ciri-ciri kubus. Jadi bangunan ni adalah berbentuk kubus. Baik. Okey, kita tengok. Ni Mira rasa bangunan ni bentuk apa ni? Tinggi ni bangunan ni cikgu. Dia ada gabungan ni cikgu bangunan ni. Saya rasa kalau untuk bangunan ni mungkin dia bentuk memanjang, nak kata silinder bukan silinder ke cikgu? Betul. Kalau silinder dia macam ni, dia ada bulat kat atas, bulat kat bawah. Jadi kalau yang ini kita panggil dia rectangle ataupun cuboid. Yes, betul. Sebab dia asas dia, permukaan dia segi 4 tepat dan kita panggil sebagai cuboid. Baik. Okey, jom kita tengok. Ni contoh bangunan lain yang cuboid. Baik. Okey, so dia walaupun kita sengit macam mana ke, baring ke, terbalik ke, tapi dia ada ciri-ciri yang sama, nama dia tetap sama. Ni yang paling senang lah. Wah. Sebentuk apa ni? Ini bentuk piramid. Yes, ini adalah bentuk piramid. Macam yang saya cakap tadi, kalau dia terbalik, dia tetap piramid. Sebab terbalik, dia ada ciri cikgu. sama. Bangunan. Hebat tak hebat? Tadi rasa kalau letak air pun dah terbalik, dia boleh buat macam ni. Tu yang bagusnya. Mesti dekat bawah tu ada tapak dia berbentuk kuboid ke untuk menjadikan bangunan tu kukuh. Betul. Itu yang pentingnya kita belajar bentuk-bentuk 3 dimensi ni lah. Betul tu. Kalau Mira nampak, saya ada bawa
banyak barang-barang dekat sini. Kenapa? Saya pergi depan sikit boleh? Okey, silakan cikgu. Okey, saya pergi depan sikit. Okey. Okey, dekat sini sebab apa? Sebab kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, kita tak perasan bentuk-bentuk dekat sini. Betul tu. Macam ni kan, kita hari-hari guna tisu. Tisu ni sebenarnya adalah kuboid. Jadi nanti cakaplah dengan mama. Mama tahu tak tisu ni kuboid? Tak percaya, mama cuba tengok ada berapa bucu. Yang tajam-tajam ni adalah bucu. Sebab bila kita bercerita dengan family kita, jadi dia akan kita akan lebih faham lah benda tu. Kita tak lupa. Kadang-kadang kita bawa bekal air kan. Termos ni bentuk apa, Mira? Bentuk silinder, cikgu. Yes, bentuk silinder. Kadang-kadang kan kita basuh pinggan mangkuk dekat dapur kan. Basuh pinggan mangkuk kat dapur pun ada bentuk. Rasa-rasa yang ini adalah bentuk silinder. Dan span ni adalah bentuk kuboid. Kita tengok ciri-ciri dia. Kadang-kadang mak masak kan, sedap-sedap tu. Tengok. Kebanyakannya yang packaging makanan dia akan menggunakan silinder supaya dia lebih stabil dalam tulang. Adalah sebab-sebab dia kan. Tu yang kita bila dia tak semestinya macam ala cikgu tak naklah belajar matematik sebab saya bukannya nak jadi cikgu matematik. Sebenarnya semua bidang yang kita ceburi ada bentuk 3 dimensi ni lah. Speaker pun ada bentuk silinder juga. Jadi ni yang paling biasalah kalau kita buka alat tulis dalam pencil box kita hari-hari kan murid-murid. Nampak gam. Bila jumpa gam bentuk silinder, pemadam bentuk apa, Mira? Pemadam. Bentuk segi 4. Yes, pemadam segi 4 dia punya permukaan, kemudian dia akan jadi kuboid. Selalu pemadam tu adalah bentuk kuboid. Bekas-bekas makanan mak bagi bekal selalunya berbentuk kuboid. Kadang-kadang kita letak susu adik ke, kita letak bekas yang berbentuk silinder. So ada banyak sangat bentuk-bentuk 3 dimensi di sekeliling kita. Macam yang saya cakap, walaupun nampak benda ni mudah tapi sangat penting demi masa depan kita lah. Apa-apa bidang pun memang ada bentuk 3 dimensi. Baik, itulah dia. Sebenarnya bentuk 3 dimensi ni ada saja di sekeliling kita. Sama ada kita perasan ataupun tak perasan. Je kan cikgu? Bangunan sekeliling kita lah. Apa yang kita bawa ke sekolah pun sama. Macam di sekolah, meja yang murid-murid tulis pun ada bentuk 3D juga. Betul. Di mana kalau meja di sekolah dipanggil sebagai kuboid kan, cikgu? Yes, betul. Bahagian atas dengan laci dia adalah berbentuk kuboid. Baik, itu dia. Okey, cikgu, sebelum kita akhiri kelas kita, apakah sedikit rumusan lah cikgu nak bagi kepada murid-murid di rumah supaya mereka faham lebih lagi tentang topik kita hari ini? Sedikit rumusan. Okey, macam yang saya cakap tadi, bentuk 3 dimensi ni berada di sekeliling kita. Betul. Kalau kita tak akan ingat kalau macam sekali belajar je ke, kadang-kadang murid akan rasa topik ni adalah bosan kadang-kadang kan. Sebab kita mungkin hanya tengok dekat buku teks ataupun hanya tengok bongkah-bongkah ni. Jadi, antara untuk mahir matematik dan khususnya topik ni adalah kita sentiasa tengok benda di sekeliling kita. Macam saya cakap tadi lah, borak dengan adik ke, dengan abang ke, kakak ke, mak ayah ke, borak. Botol air ni, tahu tak botol air ni bentuk silinder. Cuba tengok ni. Ada permukaan kenapa silinder? Mainlah teka-teki dengan adik. Cuba teka, kenapa silinder? Sebab atas dia ada bulat, rata. Kemudian bawah dia pun ada permukaan rata, bulat. Bulat-bulat kemudian ada melengkung. Sebab itulah dia silinder. Cuba adik teka yang mana lagi bentuk silinder. Dia macam tu. Matematik macam tu. Apa-apa topik pun kita cuba tengok barang-barang di sekeliling kita yang kita amalkan selalu, borak selalu. Jadi benda tu kita akan sentiasa ingat sebab kita dah berdepan hari-hari. Ya, itulah dia. Sebenarnya matematik ni tak susah pun, cikgu. Matematik is fun. Macam kod yang cikgu pakai sekarang ni kan. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ni. Banyak yang saya dapat pelajari dan saya yakin kalau saya ni dapat belajar banyak, apatah lagi murid-murid di rumah. Betul tak? Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini ada lagi, teroka ada lagi cikgu. Ada lagi. Tetapi subjek yang berlainan dengan guru yang lain pula. Kalau nak tahu pasal apa, nantikan selepas ini hanya di Teroka. Bye. Assalamualaikum. Bye cikgu.
game.